Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, siapa sebenarnya yang membuncit dengan 277 bilion ringgit Malaysia? Siapa yang membuncit, yang makan duit 277 bilion wang yang sepatutnya negara Malaysia boleh dapat? Bayangkan 277 bilion ini kalau dipakai untuk pembangunan negara Malaysia, berapa sudah membangun negara Malaysia? Persoalannya, dalam tempoh 5 tahun yang lalu, siapa yang berkuasa di Malaysia? Ada sesiapa yang boleh jawab? Siapa Perdana Menteri dia? Maksudnya kalau 5 tahun yang lalu, 2024, 2023, 2020, 22, 21, 20. Siapa Perdana Menteri waktu tu? Persoalan yang kedua, kenapa Perdana Menteri sebelum ini, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka tidak dapat untuk bongkar perkara ini? Perlu juga tunggu Perdana Menteri yang hebat macam Datuk Seri Anwar Ibrahim barulah muncul benda ni. 277 bilion. Bukan kecil, bukan cipu cik. Ini besar cik, besar sangat. 277 bilion. Di mana Perdana Menteri waktu itu? Kenapa perlu ada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru benda ni keluar? Inilah buktinya. Perdana Menteri yang ada sekarang ini Perdana Menteri yang terbaik. Mana ada Perdana Menteri yang lain tahu benda ni? Saya pun tidak tahu. Macam mana dorang tidak tahu? Atau dorang buat-buat tak tahu? Atau mereka betul-betul tak buat kerja? Tidak pastilah. Tapi mustahil juga 277 bilion ini Perdana Menteri tak tahu ke? Sebanyak 277 bilion bocor dalam tempoh 5 tahun dari 2018. Dari 2018 siapa Perdana Menteri waktu itu? 2018 siapa Perdana Menteri? Sampai 2023 siapa Perdana Menteri waktu itu? Seperti yang telah didedahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim muncul dan buat persoalan yang anda boleh jawab di dalam komen. Siapa sebenarnya membuncit dengan 277 bilion dalam tempoh 5 tahun ini, 2018 sampai 2023. Anda boleh senaraikan siapa Perdana Menteri waktu itu, kenapa mereka tak tahu? Tak ada siapa yang dapat jawab. Jumlah ketirisan itu adalah angka yang telah menggemparkan Malaysia, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keadaan itu telah membuktikan bahawa gejala rasuah ini telah membengkak dengan teruk di negara ini. Sampailah ada nama Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, baru muncul benda ni. Hairan tak hairan, memang pelik bin ajaib. Menurutnya, jumlah sebesar itu sepatutnya dapat digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat. Ini termasuklah untuk pembasmian kemiskinan, pembinaan infrastruktur seperti sekolah dan hospital, serta untuk membantu golongan yang memerlukan. Sehubungan daripada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru semua pihak, termasuklah rakyat, untuk berganding bahu bersama dengan agensi penguatkuasaan seperti SPRM untuk membentas gejala tersebut. Isu ini tidak boleh dipandang rendah, kata beliau. Saya setuju. Benda ni tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dipandang rendah, kerana ini kalau tidak dihapus, tidak diubat, ini makin membengkak menjadi barah. Beliau berkata, anda memerlukan kesungguhan, komitmen, dedikasi, keberanian, serta memerlukan legislatif dan perundangan yang kuat untuk melindungi kita daripada gejala rasuah, kata beliau. Tambah dia lagi, dan yang paling penting, anda perlu keberanian politik serta hala tuju yang jelas. Beliau berkata, saya percaya dengan kekuatan ini, tekad politik yang jelas supaya semua tidak sanggup dan tidak bersedia untuk berkompromi dengan rasuah, tegasnya lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika beliau berucap merasmikan Majlis Peluncuran Strategi Pemberantasan Rasuah Nasional NACS 2024-2028 di Putrajaya hari ini. Beliau yang juga adalah Menteri Kewangan berkata, NACS melibatkan pelbagai agensi dan jabatan penguatkuasaan dengan tetap diterajui oleh SPRM.
Okey, so anda boleh baca berita lengkap ini di harapandaily.com, harapandaily.com 7 hari bulan Mei 2024. Tajuk dia, siapa sebenarnya membuncit dengan 277 bilion dalam tempoh 5 tahun ini. Sila tinggalkan komen anda. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia kita, jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, siapa sebenarnya yang membuncit dengan 277 bilion ringgit Malaysia? Siapa yang membuncit, yang makan duit 277 bilion, wang yang sepatutnya negara Malaysia boleh dapat? Bayangkan 277 bilion ini kalau dipakai untuk pembangunan negara Malaysia, berapa sudah membangun negara Malaysia? Persoalannya, dalam tempoh 5 tahun yang lalu, siapa yang berkuasa di Malaysia? Ada sesiapa yang boleh jawab? Siapa Perdana Menteri dia? Maksudnya kalau 5 tahun yang lalu, 2024, 2023, 2020, 22, 21, 20. Siapa Perdana Menteri waktu tu? Persoalan yang kedua, kenapa Perdana Menteri sebelum ini, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka tidak dapat untuk bongkar perkara ini? Perlu juga tunggu Perdana Menteri yang hebat macam Datuk Seri Anwar Ibrahim barulah muncul benda ni. 277 bilion. Bukan kecil, bukan cipu cik. Ini besar cik, besar sangat. 277 bilion. Di mana Perdana Menteri waktu itu? Kenapa perlu ada Perdana Menteri? Datuk Seri Anwar Ibrahim baru benda ni keluar. Inilah buktinya. Perdana Menteri yang ada sekarang ini Perdana Menteri yang terbaik. Mana ada Perdana Menteri yang lain tahu benda ni? Saya pun tidak tahu. Macam mana dorang tidak tahu? Atau dorang buat-buat tak tahu? Atau mereka betul-betul tak buat kerja? Tidak pastilah. Tapi mustahil juga 277 bilion ini Perdana Menteri tak tahu ke? Sebanyak 277 bilion bocor dalam tempoh 5 tahun dari 2018. Dari 2018 siapa Perdana Menteri waktu itu 2018 siapa Perdana Menteri? Sampai 2023 siapa Perdana Menteri waktu itu? Seperti yang telah didedahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim muncul dan buat persoalan yang anda boleh jawab di dalam komen. Siapa sebenarnya membuncit dengan 277 bilion dalam tempoh 5 tahun ini, 2018 sampai 2023? Anda boleh senaraikan siapa Perdana Menteri waktu itu, kenapa mereka tak tahu? Tak ada siapa yang dapat jawab. Jumlah ketirisan itu adalah angka yang telah menggemparkan Malaysia, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keadaan itu telah membuktikan bahawa gejala rasuah ini telah membengkak dengan teruk di negara ini. Sampailah ada nama Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, baru muncul benda ni. Hairan tak hairan, memang pelik bin ajaib. Menurutnya, jumlah sebesar itu sepatutnya dapat digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat. Ini termasuklah untuk pembasmian kemiskinan, pembinaan infrastruktur seperti sekolah dan hospital, serta untuk membantu golongan yang memerlukan. Sehubungan daripada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru semua pihak, termasuklah rakyat, untuk berganding bahu bersama dengan agensi penguatkuasaan seperti SPRM untuk membentas gejala tersebut. Isu ini tidak boleh dipandang rendah, kata beliau. Saya setuju. Benda ni tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dipandang rendah, kerana ini kalau tidak dihapus, tidak diubat, ini makin membengkak menjadi barah. Beliau berkata, anda memerlukan kesungguhan, komitmen, dedikasi, keberanian, serta memerlukan legislatif dan perundangan yang kuat untuk melindungi kita daripada gejala rasuah, kata beliau. Tambah dia lagi, dan yang paling penting, anda perlu keberanian politik serta hala tuju yang jelas. Beliau berkata, saya percaya dengan kekuatan ini, tekad politik yang jelas supaya semua tidak sanggup dan tidak bersedia untuk berkompromi dengan
rasuah, tegasnya lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika beliau berucap merasmikan Majlis Peluncuran Strategi Pemberantasan Rasuah Nasional NACS 2024-2028 di Putrajaya hari ini. Beliau yang juga adalah Menteri Keuangan berkata, NACS melibatkan pelbagai agensi dan jabatan penguatkuasaan dengan tetap diterajui oleh SPRM. Okey, so anda boleh baca berita lengkap ini di harapandaily.com 7 hari bulan Mei 2024. Tajuk dia, siapa sebenarnya membuncit dengan 277 bilion dalam tempoh 5 tahun ini. Sila tinggalkan komen anda. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.